Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim, kasih sayang dan inayah daripadanya, kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan pembacaan daripada tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kecintaan terhadap Al-Quranul Karim dan beri taufik kepada kita untuk berterusan membacanya siang dan malam serta mengamalkannya. Alhamdulillah, pembacaan kita daripada surah Ibrahim telah sampai pada ayat وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. Bukankah telah datang kepada kamu berita orang-orang yang sebelum kamu? Mereka itu ialah kaum Nuh, Ad dan Thamud. Dan orang-orang yang datang selepas mereka tidak mengetahui akan mereka itu melainkan Allah. Berita mereka itu ialah telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Lalu mereka
meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut mereka, dan mereka berkata, sesungguhnya kami mengkufuri perkara yang kamu diutuskan dengannya, dan sesungguhnya kami benar-benar berada di dalam syak yang meragukan terhadap perkara yang kamu menyeru kami kepadanya. Ini adalah kisah berkaitan umat yang terdahulu. Kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud, kaum Thamud yang diutuskan kepada mereka kaum Nabi Saleh, dan juga kaum Nuh yang diutuskan kepada mereka Nabi Nuh. Bukan bangsa-bangsa dan kaum-kaum itu sahaja, bahkan banyak lagi kaum-kaum yang lain yang berita mereka tidak sampai kepada kita semua. Tetapi mereka apabila diutuskan Rasul, Nabi kepada mereka, mereka melakukan perkara yang sama. Mereka melakukan perkara yang sama. Sama ada ayat ini adalah perkataan daripada Nabi Musa, ataupun ayat ini merupakan daripada khitab Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ihtimal dan kemungkinan yang telah diunjur oleh ulama tentang keberangkalian siapakah mutakallim bagi ayat ini. Adakah khitab itu daripada Nabi Musa kepada Bani Israel, ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita tafsirkan dengan tafsiran pertama, ataupun kita tafsirkan dengan tafsiran yang kedua, ia memberi petunjuk bahwasanya at-tadhkir bi ayyamillah, mengingatkan manusia dengan cerita-cerita, peristiwa-peristiwa orang yang terdahulu, merupakan salah satu daripada uslub dakwah. Apa kisah orang yang terdahulu? Bila Nabi datang, bawa petunjuk, membawa bersama mereka bukti-bukti yang jelas, mereka ingkar. Mereka menunjukkan, mempamerkan keingkaran itu sama ada dengan reaksi perbuatan ataupun reaksi percakapan. Sama ada dengan reaksi perbuatan ataupun respon dengan percakapan. Di dalam ayat ini menjelaskan perkara tersebut. Kita lihat, semalam kita berhenti pada perkataan ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka datang membawa bukti-bukti yang jelas. Bukan tidak bawa bukti. Kalau tidak bawa bukti, mungkin mereka akan memberi alasan perkara ini tidak jelas. Mereka ingin sesuatu bukti. Di samping Rasul dihantar, disertakan bersama dengan mereka itu bayinat, bukti-bukti, dalam bentuk mukjizat, dalam bentuk hujah-hujah yang jelas. Walaupun bersama dengan hujah-hujah, walaupun bersama dengan mukjizat, kaum-kaum tersebut masih dalam keadaan kedegilan mereka. Ingat balik, disertakan bersama Rasul mukjizat adalah bertujuan sebagai iqamatul hujjah, supaya mereka tidak mempunyai peluang lagi memberi alasan kelak di hari akhirat bahawasanya sekiranya Rasul yang datang itu membawa bersama mereka tanda-tanda, bukti-bukti, maka sudah tentu kami beriman. Mereka tiada peluang untuk berhujah seperti itu kelak di hari akhirat, kerana bersama dengan Rasul itu dibawa bukti.
dibawa petunjuk, sama ada dalam bentuk hujjah, sama ada dalam bentuk mukjizat. Apa mereka buat apabila Rasul itu datang? Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Faraddu, raddu ini maknanya mengembalikan. Aydiyahum, tangan-tangan mereka. Fi afwahihim, kepada mulut-mulut mereka. Ini makna literal bagi perkataan raddu aydiyahum fi afwahihim. Kemudian kita lihat raddu, dhamir hum yang ada di dalam raddu kembali kepada siapa? Ataupun waw jamak yang ada pada raddu kembali kepada siapa? Pengarang Al-Imam Suyuti memilih pandangan bahawasanya raddu kembali kepada al-umam, umat-umat tersebut. Maknanya yang mengembalikan, yang meletakkan tangan di mulut itu adalah umat. Aydiyahum, hum juga kembali kepada umam. Fi afwahihim juga kembali kepada umam. Ini merupakan salah satu daripada beberapa ihtimal tafsir bagi ayat ini. Sebahagian ulama menafsirkan raddu, hum yang ada di dalam raddu kembali kepada umam. Hum yang ada pada aydiyahum kembali kepada umam. Tetapi afwahihim, dhamir itu kembali kepada al-anbiya war rusul. Berdasarkan tafsiran yang kedua, terjemahannya adalah lalu kaum-kaum tersebut telah meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut para nabi. Maksudnya, bila Nabi menyampaikan dakwah, mereka tidak suka, mereka marah, mereka letak tangan mereka di mulut Nabi. Diam, tak payah dah cakap, kami tak nak dengar. Itu satu tafsiran. Itu satu lagi tafsiran. Dan ada tafsiran yang ketiga. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Raddu fa'ilnya adalah al-anbiya. Aydiyahum, hum kembali kepada al-anbiya. Fi afwahihim, him juga kembali kepada al-anbiya. Berdasarkan ihtimal ini, maka terjemahan bagi ayat ini adalah, maka Rasul-Rasul itu telah meletakkan tangan-tangan mereka di mulut mereka. Ada tiga kemungkinan yang telah diihtimalkan oleh ulama berkaitan dengan marja' dhamir. Berdasarkan setiap satu daripada ketiga-tiga ihtimal, maka ia memberi faham yang berbeza. Kalau berdasarkan tafsiran yang pertama, maksudnya kaum-kaum tersebut bila Nabi datang berdakwah kepada mereka, mereka letak tangan mereka di mulut. Sebab apa letak tangan di mulut? Sebab apa letak tangan di mulut? Itu pun ada pelbagai tafsiran. Maknanya cabangan daripada tafsiran pertama ada beberapa kemungkinan.
Sebab apa mereka bila Nabi dakwah mereka letak tangan di mulut? Sebab apa? Pengarang Jalalain memilih bahawasanya sebabnya adalah mereka gigit jari, getap bibir. Gigit jari, getap bibir, menahan kemarahan. Ini sebab bagi tafsir yang pertama yang dipilih oleh pengarang Jalalain. Cuba tengok. Liya'addu 'alaiha min syiddatil ghaiz. Mereka letak tangan, mereka kembalikan tangan mereka di mulut untuk mereka gigit, mereka getap kerana terlalu marah dengan nabi-nabi yang datang mendakwahkan mereka. Ada juga ulama yang mentafsirkan mereka letak tangan mereka di mulut memberi isyarat kepada Nabi supaya diam. Macam orang tak suka seseorang bercakap, maka dia tunjuk macam ni. Itu juga satu tafsiran. Meletakkan tangan di mulut kerana apa? Kerana memberi isyarat kepada Nabi itu supaya diam, tak payah bebel. Ataupun mereka meletakkan tangan mereka di mulut kerana mempersenda, kerana ejek, kerana ketawa. Macam orang dia suka, dia gelakkan orang lain, maka dia buat begitu. Jadi perbuatan mereka letak di sini ni adalah mempersenda, mengejek, ketawa terhadap apa? Terhadap apa yang diajak oleh Rasul tersebut. Mereka melucukannya, mereka mempersendakan. Itu juga kemungkinan yang boleh ditafsirkan. Sebab kaum-kaum tersebut meletakkan tangan di mulut mereka. Al-Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyatakan, sebenarnya boleh sahaja kita tafsirkan ayat ini dengan semua tafsiran tersebut. Sama ada mereka letak tangan itu sebab marah, ataupun ejek, ataupun mereka memberi isyarat supaya suruh diam. Kalau kita tafsirkan dengan semua tafsiran tersebut, maka tiada masalah. Kerana ayat Al-Quran sifatnya luas. Sepanjang-panjang dakwah Nabi dengan berbagai ragam kaumnya, tidak mustahil semua perkara itu berlaku. Letak tangan sebab marah pun mungkin, letak tangan sebab suruh diam pun mungkin, letak tangan dengan sebab supaya mengejek pun mungkin, semua mungkin. Maka kalau kita maknakannya dengan semua makna tersebut, tiada masalah. Tiada apa? Tiada masalah, kerana sifat ayat Al-Quran itu bersifat luas. Bersifat apa? Luas. Dan tafsiran-tafsiran itu boleh dimaknakan terhadap ayat ini kerana ia tidak bertentangan dengan konteks ayat, ia tidak bertentangan dengan bahasa, tidak bertentangan dengan bahasa Arab. Semua ketiga-tiga kemungkinan yang saya sebutkan tadi itu, yang awal-awal kita sebut tadi, tiga-tiga kemungkinan ini atas pandangan yang mengatakan faradtu aydiyahum fi afwahihim, di atas makna hakiki. Maknanya maksud tangan tu tanganlah, maksud mulut tu mulut, atas makna hakiki. Sebahagian ulama mentafsirkan faradtu aydiyahum ini adalah isti'arah. Dia adalah suatu perumpamaan, peribahasa yang
yang memberi makna. Macam peribahasa kita gunakan, kita ambil anggota tangan, kita ambil anggota mulut. Walaupun tangan tak terlibat pun, mulut tak terlibat pun, tetapi dia memberi, dipanggil kata pinjam, isti'arah. Maksudnya faraddu aydiyahum itu maknanya adalah, segi peribahasanya, kalau satu orang itu diajak dengan satu perkara, lalu orang Arab kata setelah dia diajak, dia letak tangan kat mulut, dia letak tangan dekat mulut. Dari segi peribahasanya, isti'arahnya, kata pinjamnya, bermaksud dia diajak buat satu benda, lalu dia telah letak tangan kat mulut dia, bermakna dia ingkar, dia tak nak. Dia tak nak sahut ajakan tersebut. Ini pun satu bentuk tafsiran juga. Pengarang Jalalain telah memilih meletakkan tangan di mulut kerana menggigit akibat terlalu marah dengan dakwah yang disampaikan kepada mereka. Kita dapati di dalam Al-Quran banyak sangat ayat-ayat berkaitan dengan muhawarah antara Nabi dan juga kaum-kaum mereka. Ini sebagai panduan untuk da'i-da'i. Kalau ada orang yang kita jumpa, dia ejek, dia persendah, maka kita ingatkan diri kita, ada orang yang lebih mulia daripada kamu, ada orang yang lebih besar daripada kamu, lebih tinggi kedudukan daripada kamu, iaitu para Nabi. Walaupun mereka lebih tinggi, mereka lebih besar, lebih mulia, lebih hebat, apabila mereka mendakwa, mereka menerima ujian, mereka menerima cercaan daripada kaum mereka. Maka ayat Al-Quran ini menjadi pengubat kepada para da'i, orang yang mengajak manusia kepada Allah. Kalau berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini, apalah sangat dengan kalau kita ketuk pintu rumah orang tak buka. Apalah sangat kalau kita ketuk pintu rumah seseorang, dia buka, dia tutup dengan menghempas. Apalah sangat berbanding apa yang diterima oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Di dalam Al-Quran, pelajaran tentang dakwah itu bukan hanya dalam bentuk teori, tetapi banyak sekali dibawa dalam bentuk tajribah. Tajribah perkara yang telah berlaku. Memberi pengajaran dengan perkara-perkara yang memang real, yang memang berlaku, lebih menguatkan hati, lebih memberi motivasi berbanding hanya dalam bentuk-bentuk teori sahaja. Faraddu aydiyahum fi afwahihim ay ilaiha liya'addu 'alaiha min shiddatil ghaizi, liya'addu 'alaiha min shiddatil ghaizi ay ilaiha. Lihat pada perkataan ilaiha. Musannif memberi isyarat dengan katanya ilaiha, memberi isyarat kepada bahawasanya fiha, fi, huruf fi di dalam ayat ini maknanya ilah. Huruf fi di dalam ayat ini maknanya ilah. Maknanya apa? Maknanya ilah. Raddu ila aydihim. Raddu aydiyahum ila afwahihim. Raddu aydiyahum ila afwahihim. Nampak tak? Raddu aydiyahum ila afwahihim. Sebab perkataan radda ni mengembalikan. Benda yang digembalikan, ilah ni memang radda ni silahnya ilah.
Radda silahnya ilah. Tetapi di dalam ayat ini menggunakan silah fa, fi. Raddahu ilah kan. Di dalam ayat ini radda digunakan silah fi, sedangkan silah asalnya adalah ilah. Maka di dalam tafsir dizahirkan semula silah tersebut. Di dalam tafsir dizahirkan semula silah tersebut. Ini yang saya sebutkan. Ada huruf-huruf di dalam Al-Quran, dia menempati huruf lain. Contohnya di sini fi menempati tempat ilah. Apabila kita memberi tafsir, maka kita perlu sebutkan, zahirkan balik silahnya yang asal. Kemudian pasti ada yang bertanya, kalau radda silahnya adalah ilah, mengapa digunakan fi? Mengapa digunakan fi? Menukar ilah kepada fi mempunyai sirnya, mempunyai nuktah balaghiyahnya, yang tidak akan diperolehi kalau digunakan ilah. Kalau digunakan apa? Kalau digunakan ilah, ia memberi isyarat bahawasanya tangan mereka itu bukan sahaja mereka bawa daripada bawah ke mulut. Bukan. Daripada bawah ke mulut ke dalam mulut. Tangan tu masuk dalam mulut. Tangan itu masuk dalam mulut. Itu yang menyebabkan pengarang tafsir Jalalain mentarjihkan pandangan bahawasanya raddu aydiyahum fi afwahim maknanya gigit. Sebab ayat ini letak tangan, bawa tangan ke dalam mulut. Bukan kalau memberi isyarat macam ni luar mulut. Kalau masukkan tangan dalam mulut, buat apa ni tangan letak dalam mulut? Maka sebab mereka gigit, liya'addu 'alaiha. Ini wajahnya pengarang Jalalain mentarjihkan ihtimal, pandangan bahawasanya raddu aydiyahum fi afwahim maksudnya liya'addu 'alaiha min syiddatil ghaizi, min syiddatil ghaizi. Kita lihat dalam surah Nuh, yaj'aluna asabi'ahum. Apa ayat dia? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nabi Nuh bermunajat, mengadu kepada Allah di waktu malam. Daripada surah Nuh, para da'i belajar sifat para nabi, sifat para anbiya. Bila mereka menghadapi ujian daripada mad'u, bukanlah mengadu di Facebook. Ada asatizah, bila dia bermasalah dengan anak murid dia, dengan orang kampung tempat dia mengajar, dengan para mad'u, dia menyindir dekat Facebook. Dia bercerita dekat Facebook. Ceritalah pada Allah. Apa cerita dekat Facebook? Apa kita nak cerita dekat Facebook? Biasalah tu. Kalau kamu betul nak melakukan dakwah, kita lakukan dakwah, jangan buat macam kita ni raja. Kalau kita buat dakwah, kita nak orang layan macam raja, itu bukan uslub para anbiya. Kamu lebih besar ataupun anbiya lebih besar, walaupun anbiya lebih besar pada hakikatnya, tapi mereka tidak meminta layanan seperti raja. Maka bila kita berdakwah
bila kita mengajar orang kampung, orang awam, pelbagai karenah dan ragam yang berlaku, maka janganlah mengadu dengan manusia. Janganlah kita menjadikan orang itu sebagai musuh kita, bercakap, mengomen di Facebook. Itu cara budak-budak, kan? Asatizah bukan macam tu caranya, mengadu kepada Allah, seperti mana yang dilakukan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Yaj'aluna asabi'ahum, qala rabbi inni, katanya Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Ini semua adalah aduan, syikayat Nabi Nuh kepada Allah. Ya Allah, aku telah berdakwah kepada kaum aku siang dan malam. Setiap kali aku berdakwah supaya kamu mengampunkan mereka, ja'alu asabi'ahum. Saya nak highlightkan ataupun fokuskan kepada ja'alu asabi'ahum untuk kita kaitkan dengan raddu aydiyahum. Ja'alu ni maksudnya menjadikan. Asabi'ahum ni jari jemari mereka. Mereka menjadikan jari jemari di dalam telinga. Jadi jari ni mana boleh masuk dalam telinga? Kalau kita baca dalam tafsir, ja'alu asabi'ahum ay ba'dha anamilihim. Asabi' maksudnya anamil, iaitu ruas-ruas jari. Itu pun sebahagian daripada ruas jari, iaitu itlaqul kul wa iradatul ba'd. Itlaqul kul wa iradatil juz. Mengitlakkan kul, meletakkan jari-jari dalam telinga, tetapi yang dimasukkan dalam telinga tu hanya sebahagian jari, iaitu ruas sahaja. Samalah juga, dia akan berbangkit persoalan. Kenapakah ayat tidak dibawa terus perkataan anamil? Ja'alu anamilahum, ja'alu anamilahum fi adhanihim, tetapi diguna ja'alu asabi'ahum. Adakah kita boleh kata kalau asabi'ahum ini ditukar dengan anamilahum, kekuatan ayat ini sama saja? Tak sama. Walaupun asabi' itu ditafsirkan dengan anamil, tetapi kalau asabi' itu ditukar dengan anamil, maka kekuatan ayat ini tidak sama. Yang ingin disampaikan, yang ingin apa? Yang ingin disampaikan, ia memberi isyarat. Ja'alu asabi'ahum, memberi isyarat mereka ni begitu bersungguh-sungguh tak nak dengar. Mereka begitu bersungguh-sungguh tidak mahu dengar dakwah para nabi, sehingga mereka ini kalau boleh masukkan semua jari ni mereka buat. Jadi ja'alu asabi' tu di situ nak menerangkan begitu mubalaghah. Begitu apa? Begitu mubalaghah mereka dalam menutup telinga mereka daripada dakwah para anbiya. Samalah juga di sini. Faradtu aydiyahum fi afwahihim. Kita kata walaupun fi itu ditafsirkan dengan makna ila, tetapi ila tidak boleh menggantikan makna fi. Ada makna zaidah, makna tambahan yang ingin disampaikan daripada ayat ini, iaitu bukan sahaja mereka tangan ini daripada bawah kembalikan ke mulut, tetapi mereka masukkan dalam mulut. Maka lebih munasabah digunakan huruf fi.
وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا, dan mereka berkata, nampak tak? Kaum tersebut bila didakwah oleh Nabi mereka, mereka bukan hanya menunjukkan reaksi perbuatan. Letak tangan dalam mulut ni reaksi perbuatan. Wa qalu inna kafarna, reaksi percakapan. Mereka gabungkan dengan memek muka pun buat, dengan perbuatan tunjukkan tak suka kepada Nabi. Bahkan mereka tunjukkan juga dengan apa? Dengan percakapan. Dengan apa? Dengan percakapan. Lalu mereka telah sebut secara terus terang kepada para Nabi, kalau kita pergi gash orang yang tak suka dengan kita, dia mungkin tak sukalah hati dia, tapi dia ni sopan santun. Dia tak gamak nak sebut atas lidah dia. Kalau dia sebut atas lidah pun guna bahasa berlapik. Tetapi kaum-kaum ini menggabungkan antara reaksi perbuatan dengan respon percakapan. Perbuatan gigit jari, getap bibir menunjukkan reaksi tak suka, muka merah padam menunjukkan tidak suka dengan seruan oleh para nabi. Reaksi percakapan mereka kata apa? Qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Inna kafarna. Tengok ayat yang digunakan. Wa qalu inna kafarna. Wa qalu inna kafarna. Inna kafarna. Mereka menggunakan takkid. Mereka semasa mempamerkan reaksi daripada percakapan mereka yang mereka tak suka, tak percaya dengan dakwah Nabi tersebut, mereka kata inna kafarna, kami bukan biasa-biasa tetapi sesungguhnya. Sesungguhnya mereka memberi penegasan, menggunakan ayat penegas. Kami sesungguhnya, wahai si fulan yang ajak kami ni, kami sesungguhnya benar-benar kufur, engkar, tak percaya. Inna kafarna. Kita tengok dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, mana-mana ayat dalam Al-Quran ada huruf-huruf taukid, ambil rasa huruf taukid ketika baca ayat tersebut. Ambil rasa huruf taukid, ambil. Barulah kita dapat memahami ayat itu dengan mendalam. Inna adalah huruf taukid. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Tengok ayat ini. Bila 3 orang rasul itu dihantar, mereka mendakwah kepada kaum mereka engkar, tidak percaya yang mereka ini utusan Allah. Lalu 3 orang tersebut telah berkata, Inna ilaikum mursalun. Di dalam ilmu balaghah, huruf taukid ini dibawa bila ada unsur engkar. Dalam keadaan ayat normal, tidak perlu dibawa huruf taukid. Contohnya, satu orang nak bagi tahu kepada kawan dia yang kamu punya ayah datang, maka dia kata ja'a abuka. Bas, memadai.
Tetapi kalau ada unsur kurang percaya daripada orang yang diberitahu, kita tambah. Kita tambah huruf taukid. Qad jaa abuka. Jadi mana-mana huruf taukid yang datang, dia ibarat kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Maksudnya huruf-huruf taukid itu dia bukan didatangkan begitu saja. Di sana ada pokok yang bergoyang. Maksudnya di sana ada sebab-sebab yang tertentu. Wa qalu inna, Rasul-Rasul ini telah berkata kepada kaum, sesungguhnya kami ini utusan-utusan Allah kepada kamu. Sebab apa? Mereka menggunakan huruf taukid di dalam penegasan mereka, sebab ada didahului sebelumnya ingkar. Kemudian kaumnya telah ingkar dalam surah Yasin. Qalu ma antum illa basharun mithluna, ma antum illa basharun mithluna, wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna. Tengok ayat yang kedua. Ayat yang pertama tadi inna ilaikum mursalun. Ayat yang seterusnya inna ilaikum la mursalun, inna ilaikum la mursalun. Ditambah lam pula. Ditambah lam. Ayat yang pertama tiada lam, ayat yang kedua ada lam. Sebab apa? Bila mereka balas balik penegasan, pengingkaran daripada kaum mereka bahawasanya kami ini benar-benar rasul, kaumnya berterusan mengingkari, maka mereka terus-menerus menegaskan bahawasanya benar-benar kami ini adalah rasul. Inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Begitulah juga di dalam ayat ini. Tapi dalam ayat surah Yasin itu yang menggunakan huruf taukid ini adalah Nabi. Di dalam ayat ini adalah kaum. Mereka ingin menegaskan yang mereka tak percaya dengan apa yang didakwahkan. Bima, apa yang didakwahkan, maksudnya isi risalah yang dibawa oleh Rasul itu mereka ingkar. Lalu mereka kata apa? Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Inna kafarna bima ursiltum bih. Sesungguhnya kami tidak percaya dengan perkara yang kamu diutuskan dengannya. Bentuk-bentuk kekufuran pelbagai. Ada sesetengah keadaan yang mereka tidak percaya itu adalah yang dibawa itu sendiri. Misalnya kalau sekarang ini mereka tidak percaya Quran itu sendiri, mereka tak percaya. Quran itu mereka tidak percaya. Ada sesetengah keadaan mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak percaya yang Rasul itu dihantar oleh Allah. Pun ada juga. Tetapi bila tak percaya Rasul itu dihantar oleh Allah, dia akan bawa kepada tidak percaya pada perkara yang dibawa. Pelbagai ragam manusia dalam menolak para Nabi. Dalam ayat ini dibawa tentang perihal mereka tidak percaya dengan isi dakwah itu. Isi agama yang dibawa itu mereka tak percaya. Lalu mereka kata inna kafarna bima ursiltum bih ala za'mikum. Tengok dalam tafsiran dizahirkan perkataan ala za'mikum. Kenapa? Mengapa dizahirkan?
Mereka yang mengajar jalan lain untuk melahirkan malakah dalam diri pelajar, untuk menguasai jalan lain, kena rajin menjawab soalan mengapa. Kena rajin jawab soalan mengapa dan terangkan kepada pelajar. Kalau kita ada panduannya, mungkin dalam hasyiah ada, dalam hasyiah syarah yang lain ada. Mengapa? Contohnya di sini, mengapa ditafsirkan, ditakdirkan ala za'mikum? Kenapa? Sebabnya antara perkataan inna kafarna dengan perkataan bima ursiltum bihi, inna kafarna dengan bima ursiltum bihi, dia seperti ada kontradik. Yang pertama, mereka kata mereka tak percaya. Kemudian mereka kata Nabi itu ada diutuskan bawa apa-apalah, bawa risalah. Kami tak percaya. Tapi dalam masa yang sama, macam mereka ni mengakui ada perkara yang Nabi diutus untuk bawa perkara tersebut. Itu dah macam pengakuan pula. Dah macam pengakuan, tapi dalam masa yang sama tak percaya. Tapi dalam masa yang sama seperti mengaku ada benda yang Nabi bawa dan mereka diutus untuk bawa benda tersebut. Nampak tak? Kontradik antara kafarna dengan bima ursiltum bihi. Maka bagi menghuraikan iskal ini, dijelaskan di dalam tafsir dengan takdir ala za'mikum. Bagi menghuraikan kontradik ini, maka dizahirkan dalam tafsir ala za'mikum. Maksudnya, sesungguhnya kami tidak percaya, kami kufur dengan perkara yang kamu dakwa diutuskan membawanya. Jadi itu dia punya terjemahan sesuai dengan tafsir. Kami tidak percaya, kami kufur dengan perkara yang kamu mendakwa bahawasanya kamu diutus untuk membawanya. Jadi ma ursiltum bihi ni bukan ikrar daripada mereka, bukan ikrar, tapi mereka cakap, mereka ambil bahasa yang digunakan oleh Nabi. Ambil bahasa yang digunakan oleh Nabi. Faham tak? Itu sebabnya dalam tafsir dikeluarkan ala za'mikum untuk sebenarnya merungkai kemusykilan yang mungkin akan berbangkit. Contoh lagi lah, kita ambil contoh. Kita yakin bahawasanya tiada ilah melainkan Allah. Tiada Rabb melainkan Allah. Tiada Rabb. Kalau kita kata apa? Kita guna perkataan Rabb, Tuhan. Kita guna perkataan Tuhan. Kita kata lembu itu Tuhan mereka. Ataupun orang-orang Hindu itu menyeru Tuhan mereka. Setengah orang mengatakan tak boleh ni. Kamu tak boleh guna perkataan Tuhan merujuk kepada apa yang diseru oleh orang Hindu, ataupun merujuk kepada apa yang dipuja oleh mereka. Sebab Tuhan ni satu, tak ada ihtimal ada nombor dua, nombor tiga, tak ada. Ilahun ma'allah, adakah ilah bersama Allah? Adakah ilah bersama Allah? Jadi ada setengah orang yang mengajar ilmu kalam, dia kata tak boleh sebut macam ni. Oh, bahaya. Terjerumus nanti dalam apa? Dalam syirik, menyatakan ada ilah selain daripada Allah. Jadi kita kata tak betul kenyataan itu. Kenyataan itu tak betul. Dalam Al-Quran pun mengitlakkan perkataan ilah kepada selain daripada Allah. Mengitlakkan perkataan Rabb
kepada selain daripada Allah. Contohnya Nabi Yusuf ketika bertanya kepada kawan banduan dia, maksud yang duduk penjara bersama dengan beliau, dengan baginda, maka kata Nabi Yusuf, "A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar?" Adakah Rob yang banyak, yang berbilang-bilang, yang berpisah-pisah, adakah dia lebih bagus daripada Allah yang satu? Jadi cara kita nak faham ayat yang seperti itu, bila kita kata ini Tuhan orang Hindu, maksudnya ini Tuhan, ini adalah yang didakwa oleh orang Hindu sebagai Tuhan. Bukan kita iktiraf itu Tuhan. Tuhan satu je, Rab itu satu je. Bila orang menggunakan ayat seperti itu, maksudnya berdasarkan dakwaan orang yang mendakwa. Maka ketika Nabi Yusuf mendakwah kepada orang musyrik pada zamannya, maka dia guna perkataan yang digunakan oleh mereka. Maksudnya, adakah Rab yang banyak? Maksudnya, adakah benda-benda yang pelbagai yang kamu dakwa sebagai Rab? Itu maksud dia. Dan itulah juga tafsiran kepada La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun Tuhan yang lain itu adalah hanya dakwaan-dakwaan sahaja. Tuhan yang sebenar, yang bukan dakwaan tetapi hakiki, hanya satu. Jadi kena jelas itu. Sebab saya biasa dengar ada orang mengatakan tak boleh sebut begitu. Jawapannya tidak betul. Kerana akidah ini dia soal hati. Jadi bila orang tu dia sebut begitu, ada lagi imkan untuk ditakwil. Apatah lagi perkara ataupun uslub penggunaan perkataan seperti itu diguna pakai juga dalam Al-Quran, juga diguna pakai juga dalam Al-Hadith, maka tiada haraj untuk melakukan sedemikian. Kemudian apa kata lagi mereka kepada Nabi? Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Wa inna, ini pun kita boleh bayangkan bagaimana, kita bayangkan daripada ayat ni, bagaimana mereka bersungguh-sungguh memberi respon, reaksi keras terhadap dakwah para Nabi. Tengok balik uslub balaghah yang digunakan, tengok. Dan kita terjemahkanlah dengan kemungkinan yang boleh diterjemahkan dalam bahasa kita. Sekarang ini mereka menyampaikan kepada Nabi bahawasanya mereka ini memang tak percaya, ada rasa ragu-ragu yang bersangatan terhadap dakwah Nabi tersebut. Mereka kata apa? Wa inna, datangkan nun taukid sakilah, datangkan nun taukid. Kemudian lafi syakin, mereka takdimkan. Bukan takdim, bukan, ini bukan takdim. Mereka gunakan apa? Mereka bukan cakap bahasa Arab, tapi Quran telah terjemahkan perkataan mereka, telah nukilkan. Jadi bila Quran nukilkan, ini adalah nukilan yang paling tepat lah. Mereka cakap dalam bahasa dia. Kaum Ad ni bangsa Arab, cakap bahasa Arab lah. Kaum Nuh adalah bahasa dia. Itu jelaslah maksudnya Quran telah nukilkan. Tapi bila Quran yang nukilkan, pastilah itulah yang paling tepat dalam menukilkan, terjemahkan apa yang mereka sebut. Inna, huruf taukid. Lam taukid. Kemudian fi syakin, digunakan fi nak menunjukkan kepada zarfiyah. Mimma tad'unana ilaihi murib. Syakin, dahlah disebut syakin, lepas tu ditambah lagi perkataan murib. Bagaimana kita nak zahirkan makna ayat ni?
Wa inna, sesungguhnya kami benar-benar berada di dalam syak terhadap perkara yang kamu ajak kami kepadanya. Syak yang meragukan. Dah lah dia sebut syak, kemudian disebut murib lagi. Begitu bersungguh-sungguh mereka nak tunjukkan keingkaran mereka terhadap dakwah Nabi. Inna huruf taukid, kemudian jumlah ismiyah, didatangkan lam taukid, didatangkan fi, dengan memberi makna mereka tenggelam di dalam syak. Nombor 5, mereka datangkan perkataan murid pula, syak yang meragukan. Syak tu dah memang makna meragukan. Syakin murid. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Perkataan ni perkataan tak elok. Perkataan ni perkataan tak elok. Kita ulang perkataan ni pun bukan untuk seronok dengan perkataan ni, sebab perkataan ni perkataan tak elok, perkataan mengingkari Rasul. Kalau nak ulang ayat-ayat Al-Quran, ulang ayat salamun qawlan min rabbir rahim, ataupun kita ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi kita ulang ayat ini sebagai kita ni kan orang ajam. Jadi orang ajam ni dia nak faham bahasa Arab, dia kena balut dulu ayat itu dengan kaedah baru dia boleh masuk. Dia tak boleh terus memahami dengan fitrahnya. Dia kena lengkarkan ayat tersebut dengan disiplin ilmu, kemudian dia masuk melaluinya, maka bolehlah juga dia masuk dalam rasa ayat tersebut. Jadi rasa ayat tersebut ni bukan kita nak ambil rasa orang kafir tu, tapi kita ingin mengambil rasa Nabi. Apa perasaan Nabi yang bersungguh-sungguh dakwah kaum dia, bawa kebaikan kepada kaum dia, tetapi dihadiahkan ataupun dihunjamkan dengan kata-kata yang begitu memedihkan. Maknanya mereka tolak Nabi ni, tunjukkan sungguh-sungguh tak nak dengar, tak nak dengar, tak nak dengar. Kita nak ambil rasa Nabi waktu ayat ini ditujukan kepada mereka. Tetapi Nabi ini sifatnya sabar. Dia tidak terkesan. Bahkan ayat seterusnya akan menerangkan bila mereka sebut begini, maka Nabi terus menjawab. Nabi terus berhujah dengan hikmah, terus berhujah dengan wajadilhum billati hi ahsan. Bila mereka kata kami ini tak percayalah, kami ini rasa syak lah, murib. Tengok murib ditafsirkan dengan mana apa murib. Wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Murib ditafsirkan dengan apa? Muqi'in liribah. Murib ditafsirkan dengan makna muqi'in liribah. Dalam hasyiah menyebut murib ni dia ada dua kemungkinan makna murib. Satu, murib ini sebagai fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Satu lagi, murib ini dia adalah fi'il lazim. Pengarang Jalalain memilih murib atas makna fi'il muta'addi. Dan ada juga ihtimal murib atas makna fi'il lazim. Kalau dia adalah fi'il muta'addi, murib maksudnya daripada perkataan araba yuribu. Yuribu ni meragukan aku. Ragu. Raib, ragu. Irabah, meragukan. Okey. Satu lagi murib daripada fi'il lazim. Kalau murib daripada fi'il lazim, maksudnya adalah apa? Zaraibah. Zaribah.
Murib maksudnya dharibah. Syakkin dharibatin. Syak yang mempunyai keraguan. Terjemahannya. Satu, syak yang meragukan. Ataupun syak yang mempunyai keraguan. Syak yang mempunyai keraguan. Mungkin zahirnya pengarang Jalalain memilih pandangan yang pertama. Satu, itulah makna asal. Makna pertama bagi murib ini adalah muqi'un lirribah, menjatuhkan, menjerumuskan ke dalam ragu-ragu. Menjerumuskan dalam ragu. Itu makna asal dia. Dan bila kita maknakan dia dengan makna murib, dia punya takkid tu lebih kuat. Syak yang meragukan. Syak yang meragukan. Jadi perkara syak itu yang menimbulkan keraguan, raib kepada dakwah para nabi. Terakhir, ada satu iskal. Iskal ini dibawa dalam kitab tafsir Razi, dan ada tafsir yang lain juga, seperti Baydawi, Hasyiah al-Baydawi. Ulama membicarakan tentang ayat ni, inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi. Jadi mereka bahas gini, pada pangkal ayat inna kafarna, kenyataan mereka yang pertama, mereka kata kami ni dah memang tak percaya, kami dah memang tidak percaya dengan dakwah kamu. Tapi dalam ayat yang kedua, mereka kata kami ni ragu-ragu. Nampak tak? Kalau kafarna itu dia macam jazam. Kami jazam dah, kami tak percaya ni. Tapi dalam ayat wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib tu, dia jadi apa? Mereka ragu-ragu, maknanya antara betul dan tak betul. Dia samalah juga, macam apa? Macam ada kontradik pula. Mula-mula kata jazam, tak yakin secara pasti. Yang kedua kata syak. Jazam, syak, jadi yang mana satu? Jadi untuk merungkaikan persoalan ini, satu jawapan dia. Jawapan dia adalah wa inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkin. Waw itu dengan makna au. Waw dengan makna au. Maksudnya sama ada kami betul-betul yakin kamu ini tak betul, ataupun kami betul-betul berada dalam syak. Sama ada yang pertama atau yang kedua, maka tetap kami tak akan ikut kamu. Itu tafsiran untuk menjawab soalan tersebut. Maksudnya au, waw maknanya au, wa inna maksudnya au inna. Au inna. Jadi apa makna dia? Maksudnya sama ada kami ini betul-betul yakin kamu ni tak betul, ataupun kami berada dalam syak, tak percaya dengan dakwah kamu. Yang pertama ke yang kedua, yang pasti kami tak ikut kamu lah. Itu cara dia nak keluar daripada iskal tadi. Atau ada dua yang kedua. Yang kedua ni sebenarnya lebih bagus daripada yang pertama. Sebab yang kedua ni tak perlu kita nak takwilkan waw dengan makna au. Itu dah mengeluarkan daripada makna asal dia. Walaupun memang datang pun dalam bahasa Arab waw makna au, tapi janganlah dijadikan pilihan pertama ketika nak keluar daripada persoalan. Maka dia jawab gini, mereka ini kan kufur. Mereka ini kufur. Dan mereka jadi kufur tu sebab syak. Jadi antara kufur dengan syak, mana ada kontradik? Antara kufur dengan syak tidak ada pertentangan.
Mereka jadi kufur tu sebab mereka syak. Sebab mereka syak. Bila syak saja pada kebenaran, kufur. Nampak tak? Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Jadi betul lah itu mereka kufur sebab mereka syak. Syak pada perkara yang qat'i dalam tauhid sudah cukup untuk menjadikan orang itu kafir. Dan boleh kita sebut juga punca mereka ini jadi kufur ni syak. Sebab orang jadi kufur ni pelbagai kan. Dan mereka ini menjadi kufur sebab apa? Sebab mereka ini syak dan ragu-ragu. Jadi wa inna la fi syakkim mataduna, dia jadi macam menyatakan sebab dan punca kufur. Sebab apa tu yang kata kufur ni? Sebab mereka ragu-ragu pada apa yang Nabi-Nabi tu dakwah. Nabi dakwah pada syurga, Nabi dakwah kepada Tuhan yang satu, tak percayalah. Apa Tuhan satu? Kita Tuhan banyak pun tak cukup. Apa kehidupan selepas mati? Mana ada orang hidup selepas mati? Syak pada isi-isi dakwah itu lah yang menjerumuskan mereka ke dalam kufur. Okey? Habis. Dan yang terakhir, yang paling akhir, saya nak ambil juga tafsiran daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang ayat wa qalu inna kafarna bima ursiltum. Kebanyakan mufassir mentakdirkan dengan takdir yang kita sebutkan tadi, ala za'mikum. Maksudnya mereka ini menggunakan perkataan perkara yang kamu diutuskannya bukan sebab mereka mengaku. Bukan sebab apa? Bukan sebab mereka mengaku, tetapi mereka bercakap menggunakan dakwaan berdasarkan dakwaan para nabi bahwasanya ini adalah perkara yang mereka diutus membawanya. Tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi memberi pandangan lain. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, inna kafarna bima ursiltum. Memang zahir daripada ayat ini kontradik. Kata kufur tapi mengaku yang memang Rasul itu dihantar bawa benda ni. Tapi pangkal ayat kata kufur, hujung ayat macam mengaku pula. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau banyak kali sebut juga, salah satu keadaan orang yang berada di dalam kufur ni, dia kontradik. Dia sebenarnya bercakap dari satu segi bertentangan dengan logik yang dia percaya. Dia mengimani satu logik, tapi dalam masa yang sama dia mengimani logik yang lain. Bukan logik lah, perkara yang lain. Contohnya orang kafir, dia mengaku Tuhan tu Allah. Dia mengaku Allah tu berkuasa, tapi dalam masa yang sama dia memberi kuasa juga kepada batu. Kuasa mencipta. Mereka mengaku Allah yang mencipta bumi, tapi mereka mencipta manusia daripada awan. Tapi dalam masa yang sama mereka tak percaya yang dah mati boleh hidup balik. Nampak tak? Memanglah orang yang kufur, dia akan sentiasa berlaga dengan fitrah dia. Percakapan dia berlaga dengan fitrah dia. Percakapan dia, tikad dia berlaga dengan logik yang lain yang dia sebenarnya beriman di sudut hati dia, tapi keluar daripada mulut dia. Sebab apa? Orang ni kan tak ada cahaya. Dia jalan dia jalan dalam gelap. Tersadung sana, tersadung sini. Tidak mempunyai akal yang bersinar. Jadi biasalah kalau bercakap berlaga-laga, pangkal ayat berlaga dengan hujung ayat. Ia menggambarkan perihal kontradik yang memang kalau berlaku tak mustahil. Sebab memang orang yang berada dalam gelap akan bertembung percakapan dia, perbuatan dia dengan fitrahnya, dengan logik yang dia imani sebenarnya. Bersyukurlah kepada Allah
yang telah mengurniakan kepada kita cahaya iman, sehingga kita dapat membezakan antara ulat dan juga tali, dapat membezakan antara lembu dan juga Tuhan, dapat membezakan antara pokok dan juga Rabb. Dan inilah yang dipanggil cahaya iman, yang perlu digemburkan, yang perlu diasah, dikuatkan. Semoga Allah menambah cahaya iman kepada diri kita dengan bacaan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati, bihi ashtafi min kulli da'in, wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati, fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi, ونور به قلبي وسمعي ومقلتي، وسهل علي حفظه ثم درسه، بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.